Dah. Put inside the plastic tape ambil. Okay. Assalamualaikum Doktor dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. So insyaAllah kita akan mulakan sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita sekali lagi berjumpa pagi ini hari Selasa ya, untuk kita meneruskan pembelajaran kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Saya terus kongsikan skrin macam biasa. Untuk berkongsikan senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif, mim, nun yang mengambil bentuk kata kerja wazan keempat ya. Kata kerja wazan keempat ya, yang mana didapati terdapat berapa banyak? 537 kali ya. 537 ni bukannya kalimah tetapi kali digunakan ya. Bermakna terdapat beberapa kalimah-kalimah tu digunakan banyak kali dan keseluruhannya adalah 537 kali ya. Sebagai contoh kita lihat yang pertama ni saja, yu'minuna ni sudah digunakan dalam sini saja dah tiga kali ya, iaitu perkataan yang sama, dan seterusnya juga di ayat-ayat yang lain juga digunakan beberapa kali ya, berulang kali ya. So yu'minuna ni diulangkan banyak kali ya. Ini baru muka surat yang pertama ya. Muka surat yang pertama. Okey. Tu ya, yu'minuna digunakan dalam di muka surat pertama ni sudah kita lihat berapa kali ya, lebih kurang 5 ataupun 6 kali ya. Semalam kita telah pun berkongsi macam manakah yu'minuna ni caranya untuk kita mengenal kalimah tu, iaitu kita perlu kenal dari jenis dia ya. Jenis dia, apabila kita dikatakan jenis, apa yang dimaksudkan jenis ya, jenis kita rujuk kepada template yang disediakan oleh QHS Academy ini, dari sama ada dalam mengambil dalam bentuk fi'il ya, madhi. Fi'il madhi ada 2, maklum ataupun majhul. Fi'il mudhari' sama ada majhul ataupun maklum. Kemudian fi'il amar, fi'il nahi, atau adakah dia isim fa'il, isim maf'ul ataupun isim masdar. Dan jenis-jenis ni dia juga terikat dengan wazan ya, dia terikat dengan wazan. Jadi bila kita mengatakan jenisnya, kita kena nyatakan juga wazan dia sekali ya. Kalau tidak, dia tidak tepat ya pengertian dia. So bila menyebutkan jenis dia, perlu sekali diikatkan dengan wazan dia ya. So, wazan ada berapa? Ada 10 ya, 1 hingga ke 10 ya. Okey. So malam kita telah menyatakan yu'minuna ni adalah apa? Fi'il mudhari' maklum wazan keempat ya. Okey. Dia sebab apa kita kata dia fi'il mudhari' maklum wazan keempat? Kerana untuk membangunkan kalimah ni, membina kalimah ni, kita
perlu mengambil acuan fi'il mudhari' ma'lum wazan yang keempat, iaitu yuf'ilu, ya. Kita menggunakan acuan yuf'ilu, maka barulah terjadinya kalimah yu'minuna, ya. Kalau kita mengambil acuan-acuan yang lain, dia tidak menjadi, ya, sebab dia adalah fi'il mudhari' ma'lum wazan keempat, ya. So acuan-acuan ni akan membantu kita untuk mengenal, ya, mengenal. So hari ini kita akan teruskan berkongsi tentang yang ini, ya, manna pula, iaitu kalimah yang keempat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, ya. Ayat ke-8. Sebenarnya ini ulang kaji saja, ya. Sebab kita dah pun membahaskan yang ini. Tapi tak apa, ya. Kita ulang sekali lagi supaya tuan-tuan dan puan-puan semua terus dapat mengenal dan memahaminya, ya. Okey. So yang pertama sekali saya akan kopikan mana ni ke dalam leksi Logos, ya. So tuan-tuan akan dapati sekarang ni penulisannya dia menggunakan alif yang ditandakan dengan tanda panjang, ya. So yang ni kita perlu ubahkan, ya. Sekarang ni dia sudah mengambil bentuk mad badal, ya. So dia memang badal. So kita perlu tukarkan alif yang bertanda panjang ni kepada mad badal, ya. So mad badal apa dia? Adalah hamzah diikuti dengan alif mad, ya. Hamzah ini, so kita buangkan dia, ya. Kita letakkan mad badal, alif yang diikuti dengan hamzah yang diikuti dengan alif, ya. Semula hamzah diikuti dengan alif, hamzah tu berbaris atas. Okey. Itu dia. Inilah penulisan yang sebenarnya mengikut penulisan Rasam Osmani, ya, yang paling terbarulah, yang sekarang semua akuan-akuan yang sekarang dicetak mengikut tulisan Rasam Osmani dan dia ditulis dalam bentuk ini, ya. So kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kita pergi ke sini, Al-Baqarah ayat 8, ya. So amanna, dia ditulis dalam bentuk ini, ya. Mad badal, ya, bukannya dengan alif yang bertanda panjang, ya. Okey. So sekarang ni kita nak berkongsi macam manakah kalimah amanna ini terbentuk. Ialah dia bermula dengan 3 huruf akar sekali lagi, iaitu alif, mim dan nun, ya. 3 huruf akar membentuk, ya, kata dasar dia. Semalam kita pun sudah mengenalkan kata dasar, iaitu apa kita buat? Kita gabungkan 3 huruf akar ni, tetapi alif ni adalah huruf illah, kita tukarkan kepada hamzah qata' yang berbaris atas, ya. Dan kita gabungkan dengan mim, ya. Gabungkan mungkin mim, lepas tu kita mim berbaris bawah dan nun berbaris atas. Lepas tu mim dengan nun tu kita gabungkan, ya. Jadi 3 huruf ni kita gabungkan dan pada masa yang sama alif illah tukarkan kepada hamzah qata' yang berbaris atas, ya. Itu dia. Ya, mendapatkan kata dasar Aminah, ya. Kemudian tambahkan na, ya. Na yang di hujung tu adalah isim
dhamir mutakallim nahnu, ya, iaitu kami. Ya, dia diletakkan di hujung ataupun di sebelah selepas kata kerja. Kenapa? Kerana dia adalah bentuk fi'il madhi, ya. So macam manakah nak membentuk manna tu? So kita ambil Aminah, ya, dan sebab beriman menggunakan wazan yang keempat, ya. So kita akan lihat fi'il madhi maklum wazan keempat, itulah acuan yang kita nak gunakan, ya. Apa dia di manakah tu? Ialah fi'il madhi, ya. Semalam tu fi'il mudhari', ya. So fi'il mudhari' maklum wazan keempat, yuf'ilu, ya. Tetapi hari ini kita amanah menggunakan fi'il madhi maklum wazan keempat, iaitu af'ala. Ya, so kita ambil af'ala. Kalau perlu kita copy di sini boleh, ataupun kita type dia pun boleh juga, ya. So kalau kita copy saja, itulah acuan dia. Af'ala untuk membentuk kata kerja amanna, ya. Sebelum tu kalau kita perlu, kita buat penerangan dia dulu. Amanna ni adalah fi'il madhi mim alif dot ya maklum, mim ain lam waw mim. Fi'il madhi maklum. Lihat sini, fi'il madhi maklum, kemudian dia adalah wazan keempat, ya. So masukkan wazan keempat. Empat, ya. Dan sebab dia terbabit dengan fa'il na, ya. Fa'il na ni kami, boleh biasanya digunakan dalam bentuk muzakkar, ya. So kita masukkan muzakkar. Kalau dua-dua dia applicable, muzakkar dengan muannas, gunakan dia sebagai muzakkar, ya. Dan muzakkar amanna, ya. So dalam konteks sini na ni adalah jamak, ya, sebab dia menunjukkan kepada mereka yang berkata tu ramai, ya. Sebab na boleh jadi seorang mufrad, na boleh jadi dua orang, na juga boleh jadi ramai, ya. So dalam konteks ni dia adalah ramai, ya. Kenapa? Sebab ayat tu, ya, bermula dengan wa minan nasi, ya. Wa minan nasi ni ramai, ya, dan di antara manusia, maknanya bukan seorang, ya. Bukannya seorang, ada kumpulan-kumpulan daripada manusia itu yang berkata, ya, berkata amanna. Jadi yang berkata ni ramai, ya. Apa buktinya ramai? Sebab di ujung ayat tu Allah kata wa ma hum. Ni dia, Allah menggunakan isim dhamir orang ketiga, hum, menunjukkan ramai, atau hum ni refer kepada na tadi, iaitu siapa? Wa minan nasi ni, ya. Man yaqulu, kenapa digunakan dalam bentuk yaqulu? Sebab man yaqulu ni menunjukkan kepada ya, tiap-tiap seorang. Itu, ya, tiap-tiap seorang tu berkata. Jadi tiap-tiap orang seorang tu bila dikumpulkan dia menjadi hum. Jadi kesemua itu mengatakan kami, ya, beriman dengan Allah. Okey. Nah, itu penerangan amanah. Jadi amina masukkan ke dalam acuan tu, dia akan menjadi bentuk
hamzah qata' bermula dengan hamzah qata' ini, hamzah qata' baris atas. Lepas tu hamzah qata' ini kemudian fa yang sukun adalah hamzah qata' yang sukun. So terdapat dua hamzah qata'. Satu baris atas yang ini. Saya ulang balik. Hamzah qata' yang pertama adalah dalam acuan tu ada hamzah qata', kemudian diikuti oleh fa yang sukun, bermakna hamzah qata' ini yang sukun. Hamzah qata' ini akan mengambil alif fa, jadi hamzah qata' akan menjadi sukun. Yang kedua ni. Kemudian ain yang baris atas diganti dengan mim. Mim akan mengambil alif ain jadi mim baris atas. So kita masukkan mim baris atas. Dan akhir sekali lam yang baris atas ni diganti dengan nun. So nun akan menggantikan lam, jadi nun akan mengambil baris atas sebab baris atas, baris kepada lam ialah baris atas. So kita masukkan nun baris atas fathah. Nun fathah. Jadi itulah kalimah pembentukan daripada amina menggunakan acuan af'ala, sebab af'ala ni adalah acuan fi'il madhi maklum wazan keempat. Akan membentuk kalimah amana. Tengok acuan ni, af'ala dia jadi amana. Tetapi apabila dua hamzah qata' yang bertemu, dan bertemu ni, so tata cara bahasa Arab dia akan tukarkan kepada mad badal. So dua hamzah qata' ni akan dituliskan, tidak lagi ditulis dalam bentuk ini, tapi dia akan ditukarkan kepada mad badal yang ini, iaitu hamzah qata' baris atas diikuti dengan alif. Itu dia. Yang dua hamzah qata' ini tidak lagi ditulis dalam bentuk dua hamzah qata' berturutan, tapi akan ditukarkan dalam bentuk mad badal. Inilah yang dinamakan mad badal. So pengertian mad badal apa dia? Adalah pertukaran daripada pertemuan dua hamzah qata'. Apabila dua hamzah qata' bertemu, dia akan ditulis sebagai mad badal dalam bentuk hamzah qata' yang tidak berkaki berbaris atas dan diikuti dengan alif mad. Lepas tu baru sambung mana ni. Barulah masukkan mana. So itu cara nak menulis fi'il madhi maklum wazan keempat. Yang muzakkar, tapi di sini masih lagi mufrad. Ni masih lagi default sebab acuan ni adalah default. Default masih lagi mufrad, mufradah. Jadi untuk menjamakkannya dengan fa'il na, so kita tambahkan mana, tambahkan dengan dhamir fa'il na. Dhamir fa'il na di sini. Itu jadi dia. Jadi mana tambahkan dengan na. Na tu ialah dhamir kami, iaitu fa'il kepada kata kerja mana. Okay. So apabila digabungkan, so cara menggabungkan macam mana? Kalau menggunakan typewriter ni, kita kopikan di sini dan kita buang tanda campur ni. Buangkan tanda campur dan gabungkan nun ini dengan nun. Dia jadi amanana. Amanana. Okay. So apa kita buat apabila
amana yang digabung dengan na, jadi nun di akhir amana ni akan disukunkan, ya. So saya tunjukkan step by step. Ya, so akan disukunkan. Nun yang pertama tu disukunkan. Itu tata cara fi'il madhi, ya. Apabila kata kerja bergabung dengan fa'ilnya, huruf yang terakhir itu akan disukunkan. Tidak lagi mengambil baris atas, kemudian dia disukunkan, dia maknanya ditanda matikan. Itu dia. Jadi man ni mati dan diikuti dengan nun yang bermula fathah, ya. So kita mengetahui sekiranya nun mati bertemu dengan nun yang baris fathah, maka dia akan ditulis dalam bentuk nun yang bertasydid. Nun bertasydid dan mengambil baris fathah. Okey. So kita kopikan sini, bawa ke sini. Ya. So kita akan buangkan nun yang pertama sebab sudah dia dimasukkan dalam ke nun yang kedua tu. Jadi nun kedua tu terdapat dua nun, so kita tasydidkan dia. Nah, itulah jadinya amanna, ya. Itu berlaku amanna yang sama dengan di dalam ayat. Yakni amanna, ya. So selesailah, ya, pengenalan kepada amanna, ya. So kalau kita nak bawa penerangan ni, kita saya potongkan bawa ke bawah, ya. Letakkan di sini supaya kita boleh lihat dalam satu paparan. Jadi amanna ni bererti apa? Na ialah kami, ya. Na ialah kami. Kami. Dan dia adalah fi'il mudhari', jadi masukkan telah. Okey. So amana ni adalah maknanya beriman, ya. So daripada amina yang bererti percaya, mengambil acuan keempat, dia sudah mengubah kepada kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan keempat yang bererti beriman. Ba, ra, hamzah qata' baris bawah, ya, mim, alif, nun. Itulah maknanya amanna, ya. So amanna adalah fi'il madhi maklum wazan keempat muzakkar yang jamak yang bererti kami telah beriman. Okey. So bila kita lihat di dalam ayat, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. So dia memberi erti mana kami telah beriman. Ya, dan di antara manusia itu man yaqulu, ada yang berkata amanna, kami telah beriman billah, dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga dengan hari akhirat. Itulah amanna, ya, yang kita boleh kenal sekarang. Lepas tu kita sekarang pergi kepada amanu pula, ya. So kita lihat macam mana pembentukan amanu sebenarnya. Cara yang sama dengan amanna, cuma kita ubahkan fa'il dia daripada na kepada waw dan alif ziyadah. Itu saja, ya. Sebab inilah fa'il. Na fa'il untuk kalimah ni, waw alif ziyadah adalah fa'il kepada kalimah amanu. Okey. So saya copy ni, kita buatnya cara yang sama, ya. Copy dan kita pergi ke Lexilogos yang sama tadi. Di sini, ya, saya gunakan Lexilogos yang barulah, ya. Sebab ini biarkan kat sini, kalau kita nak rujuk nanti ya, ataupun kita buat
Kita sebelah bawah lah ya. Kita copy di sinilah. Ya, kita nak sekarang ni nak melihat macam mana amanu dibentuk. Sekali lagi, alif panjang ni tidak ada, so kita tukarkan kepada mad badal. Ya, jadi mad badal. Dan ini sebenarnya tuan-tuan ada juga fi'il madhi maklum wazan keempat muzakkar yang jamak, ya. Cuma yang bezanya apa? Fa'il dia saja berbeza, ya. Okey, kalau kita sini nak masukkan dengan fa'il masukkan dengan fa'il, ya. Dengan nun, nak menerangkan fa'il dia sekali. Fa'il ialah fa, alif, ain, lam, ya. Dengan fa'il dia apa sini ialah na, yang ni. Kita dah letakkan okay, ya. So dalam konteks ni fa'il dia ialah na, tetapi di bawah sini fa'il dia apa? Okey, kita copy saja yang ni, ya. Copy saja dengan fa'il. Sini bukan na tapi fa'il dia ialah waw alif ziyadah. Alif ni sebenarnya dia ada sukun, ya. Tu dia. So kita ambil waw alif ziyadah ni, kopikan dia, masukkan ke dalam na, ganti na sebab fa'il di sini bukannya na. Fa'il dia ialah waw alif ziyadah ni adalah fa'ilnya, ya. Waw alif ziyadah tu bermaksud apa? Mereka, ya. Mereka. Kalau kita nak terangkan, dia adalah isim dhamir ghaibun, ya. Isim dhamir majmu' ghaibun ataupun kita panggilkan hum. Ha, waw, mim, ya, sukun, ya. Bermakna waw dia maknanya mereka. Di sini tadi na tu adalah untuk kami, ya, nahnu. Naun, ha, nun, ya. Mana pergi dia? Tu, ya. So na ni adalah untuk nahnu. Okey, bariskan dia. Nun baris atas, nah, ha ni disukunkan. Nun tu ialah baris depan. Jadi nahnu. Dengan fa'il na iaitu nahnu, yang ni dengan fa'il wa alizadah yang berarti hum iaitu mereka, ya. Kalau kita nak letakkan mana dia sekali sini pun boleh, kami. Okey, dan sini hum ni adalah mereka. Mim, ra, ya, kaf. Ya. Itu beza dia. Mana, ya, jenis dia sama, cuma fa'il dia adalah fa'il na, nahnu iaitu kami. Yang ini fi'il madhi sama, maklum wazan keempat muzakkar jamak dengan fa'il wa aliziyadah tu adalah hum, ya. Ya. Okey. Kalau kita nak masukkan i'rab, ya, kepada fa'il tu, ya, nak masukkan i'rab kepada fa'il tu boleh, ya. Semua fa'il i'rab dia adalah marfu', ya. Semua i'rab kepada fa'il itu adalah marfu', ya. So dalam konteks ini kita tidak payah letak i'rab sebab kita nak fokus kepada fi'il madhinya, ya. Jadi sekarang kita cuba buat pembentukan amanu sama saja, iaitu kita bermula dengan 3 huruf akar juga, so kita boleh gunakan ni, ya. 3 huruf akar ni kita boleh guna yang sama, cuma sekarang ni kita bezanya ialah fa'il saja. So kalau kita gunakan yang ni, ya. So yang ini saja berbeza, ya. So sekarang ni bukannya na tapi waw alif ziyadah, yang ni. Inilah fa'il dia. So kita masukkan kat situ di sini. Ya. Jadi amana
tambah waw alif ziyadah. So kita gabungkan dia. So yang ni kita gabungkan, iaitu buangkan tanda campur ni, dia akan jadi itu ya. Bila dia bergabung, dia jadi manau, tapi kalimah macam ni tidak ada ya. Sebab apa? Nun ni bertemu dengan waw, dia tidak boleh mengambil baris atas. So kita tukarkan dia. Ya, baris fathah tu kita tukarkan kepada baris dhammah. Ya, kerana dari undang-undang tajwid dia tidak boleh berlaku. Ya, nun baris atas bertemu dengan waw tidak boleh. Ya. So baris tu ditukarkan kepada baris hadapan, iaitu dhammah. Barulah lengkap ya, pembentukan kalimah amanu tadi ya, yang ditunjukkan di dalam ayat ini ya. Okey, so kita sudah Doktor nak tanya, dia mengambil wazan af'ala juga ya? apa dia? Dia mengambil wazan af'ala juga ke? Memang. Ya, wazan Tengok. 4 juga lah. Okay. Tengok dia punya ni kan. Sebab dia apa? Wazan keempat ya. Dia wazan keempat. Fi'il madhi maklum wazan keempat, dia mesti mengambil af'ala lah. Okay. Tapi default dia mufrad lah ya. Ini masih mufrad. So bila nak jamakkan, tambah waw alif ziyadah, barulah menjadi amanu. Barulah dia jamak. So amanu samalah, ertinya ialah telah beriman. Siapa yang telah beriman? Tadi kami. Ya, so di sini bukannya kami yang telah beriman, siapa? Mereka. Mereka lah. Kopikan, letak sini. Jadi mana dia sekarang? Mereka telah beriman. Amanu berarti mereka telah beriman. Ya. Kalau amanna tadi, kami telah beriman ya. Itulah dua kalimah yang kita kongsikan pagi ini ya. Jadi sini berarti kami telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, tetapi dalam ayat yang selepas ni, iaitu ayat yang ke-9 ya, ayat ke-9, mereka yang telah beriman. Apa maksud dia? Wallazina amanu, maknanya orang-orang yang mereka telah beriman. Ya, so bila kita terjemah tu tak payahlah gunakan mereka tu dua kali, sebab orang-orang yang tu sudah maknanya mereka. Jadi bila kita menterjemahkan ni, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah beriman tu maksudnya orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, mereka cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'u, tidaklah mereka menipu ya, illa melainkan anfusahum, diri mereka sendiri. Itulah konteks kalimah amanu di dalam ayat yang ini ya. InsyaAllah kita akhiri perbincangan kita, perkongsian kita di sini, dan kita akan sambung lagi di besok pagi seperti biasa. Ya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam.